penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia rangka laksana dengan jitu, penuh bermisi guru ayu mencapai misi yang satu, bermisi kita bantu. Tahniah, siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita dalam sesi tuition percuma anjuran Akademi YouTuber. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Cikgu LK, seorang diri saja dalam sesi yang ke-46 kita pada hari inilah. Jadi apa khabar semua? Cikgu harap semuanya bergembira hujung minggu ini dan sudah bersedia untuk belajar bersama dengan cikgu lah. Baik, untuk itu cikgu teruskan. Okey. Sebelum kita mula, kepada yang belum lagi muat turun aplikasi Akademi YouTuber, bolehlah muat turun aplikasi ini agar kamu tidak terlepas info pendidikan yang dikongsikan oleh guru-guru di seluruh negara, termasuklah tuition percuma, webinar pendidikan, video pembelajaran dari peringkat prasekolah hinggalah peringkat matrikulasi. Video tutorial pun ada, banyak lagi lah video-video yang banyak manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Baik, untuk itu kepada yang belum lagi mengenali saya perkenalkan nama yang diberi Cikgu Nurlisa binti Kamba atau lebih dikenali sebagai Cikgu LK. Sekarang bertugas di SK St. John Beaufort, Sabah. Berikut saya sediakan profil ringkas saya. Okey. Jangan lupa untuk terus menyokong saya, terus bersama dengan saya. Media sosial saya semuanya menggunakan nama Cikgu LK. Baik. Alhamdulillah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah subscribe channel Cikgu LK. Kepada lagi yang belum, bolehlah tekan butang subscribe. Kemudian jangan lupa tekan loceng supaya anda semua dapat notifikasi video-video yang terbaru daripada channel Cikgu LK. Baiklah. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk cara menghasilkan karangan jenis catatan. Cikgu percaya ramai antara kamu yang pernah menulis diari atau catatan harian kan? Betul atau tidak? Jadi kalau betul boleh komen ya di ruangan komen sekarang. Kalau kamu pernah tulis diari. Jangan lupa juga beritahu cikgu nama sekolah dan negeri tempat murid-murid berada sekarang. Cikgu ingin berkenalan. Baiklah, kita hari ini akan belajar bagaimana kita hendak tukarkan pengalaman harian itu menjadi satu karangan bahasa Melayu yang lengkap dan menarik, iaitu karangan jenis catatan. Mari kita lihat slide seterusnya ini. Okey, merujuk kepada format instrumen ujian akhir sesi akademik Bahasa Melayu Sekolah Rendah, instrumen penulisan ini membawa markah yang sangat besar
iaitu bahagian D sebanyak 20 markah. Besar tu. Oleh itu, jawapan murid-murid pada bahagian D memainkan peranan yang sangat besar lah untuk murid-murid jika mahu mendapatkan markah yang cemerlang. Dalam soalan penulisan ni, murid-murid perlu memilih sama ada hendak menghasilkan penulisan karangan yang tidak berformat ataupun karangan jenis berformat berdasarkan bahan rangsangan yang ada pada soalan kamu. Jadi kalau karangan jenis catatan ini ialah salah satu contoh karangan berformat. Jadi untuk rujukan guru-guru bahasa Melayu ataupun ibu bapa pula, karangan jenis catatan ini murid-murid pelajari dari tahun 4 hingga tahun 6. Kita lihat, kita boleh rujuk standard kandungan 3.3 dan standard pembelajaran 3.3.1. Jadi berperingkat dari tahun 4 dia belajar apa, nanti kita tengok selepas ini. Tahun 5, kemudian tahun 6. Baiklah, mari kita lihat dan kita rujuk buku teks Bahasa Melayu KSSR Semakan 2017 dari tahun 4, 5 dan 6. Jadi sekarang murid-murid yang berada di rumah yang sedang menonton siaran ini bolehlah ambil buku teks masing-masing untuk rujuk. Untuk rujuk mana contoh karangan jenis catatan. Okey, sudah bersedia. Baiklah. Baik. Jadi kita lihat untuk tahun 4, murid-murid boleh merujuk buku teks halaman 68 dan 69. Aktiviti karangan jenis catatan ini ialah murid perlu mengedit dan memurnikan teks yang ada kesalahan dari aspek ejaan, kesalahan tanda baca dan penggunaan imbuhan. Jadi kena tulis semula. Bermakna di tahun 4 ini murid sudah belajar, dia sudah kenal format karangan jenis catatan, baru berkenalan. Dalam masa yang sama mencari kesalahan yang perlu dibetulkan, pada masa yang sama melihat format penulisan karangan jenis catatan. Baik, seterusnya kita lihat pula buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Murid-murid yang tahun 5 boleh rujuk halaman buku teks 53 dan 83 ada 2. Baik, murid tahun 5 dia kan sudah belajar mengenali karangan jenis catatan ini pada tahun 4 sebelumnya. Kemudian di tahun 5 pula apa aktivitinya? Mereka sudah mula membina isi cerita untuk melengkapkan karangan catatan itu. Kalau di tahun 4 karangan itu sudah lengkap, cuma perlu edit dan betulkan kesalahan. Tapi di tahun 5 diberikan perenggan awal, kemudian kena sambung. Jadilah satu karangan yang lengkap. Ini di tahun 5. Baik, seterusnya kita lihat pula di buku teks tahun 6. Murid-murid boleh rujuk halaman 52 dan 69. Murid-murid di tahun 6 ini dia akan hasilkan sebuah karangan yang lengkap. Tahun 5 tadi belajar sambung karangan kan. Kemudian di tahun 6 pula mula buat karangan dari awal. Karangan catatan ini kalau dalam tahun 6 mestilah mempunyai koheren dan kohesi. Aduh, apa hal tu cikgu? Apa maksudnya itu cikgu? Untuk mudah faham, maksudnya karangan kamu tu mestilah ada kesinambungan cerita dari perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga dan seterusnya. Maksudnya itulah ada kesinambungan ceritanya catatan kamu tu. Tidak lompat-lompat lah.
Okey? Baik. Seterusnya mari kita lihat apa itu jenis karangan jenis catatan sebenarnya. Tadi cikgu sudah bagi tunjukkan, ada bayangan sudah. Karangan jenis catatan ialah sejenis karangan yang menyerupai catatan dalam diari atau jurnal yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kamu tulislah biasanya mengikut urutan masa dari pagi hingga malam. Supaya apa kalau mula dari pagi? Supaya banyaklah adalah idea-idea yang boleh kamu tulis. Kalau pagi apa, kalau petang apa, tengah hari apa, petang apa, malam tu apa catatan kamu. Jadi kadang-kadang kamu boleh ceritakan cerita yang sebenar yang kamu alami. Dan kadang-kadang juga kamu kenalah reka juga untuk pastikan karangan jenis catatan kamu ni lengkap dan menariklah. Contohnya, contoh-contoh yang kamu boleh buat catatan, yang pertama hari lawatan sekolah, hari sukan, aktiviti hujung minggu bersama dengan keluarga. Baiklah, siapa pernah tulis pengalamannya pergi ke taman permainan kah atau lawatan sekolah? Cuba type dan beritahu cikgu di ruangan komen sekarang. Kongsikan pernah atau tidak kamu tulis seolah-olah catatan itu seperti diari. Adakah diari kamu sama seperti yang cikgu tunjuk? Ada masa kan? Ada masa. Baik. Tadi kita sudah mengenali kan apa itu karangan jenis catatan. Seterusnya, mari kita lihat pula apakah format penulisan karangan jenis catatan ini. Jadi yang pertama sekali, ini penting. Mesti ada tarikh dan hari. Tapi kita tulis hari dululah. Okey? Hari dulu, contoh Sabtu, tanda koma. Kemudian tarikh 20 Julai 2025, tiada tanda nokta. Bulan itu, Julai itu tulis pangkal saja kamu eja huruf besar. Seperti contoh yang cikgu tunjukkan pada slide cikgu ni. Kemudian kalau kita sudah tulis hari, kita sudah tulis tarikh, kamu terus di bawahnya lah. Jangan sambung di tepi. Di bawahnya tu tulis masa kamu yang pertama. Sebab ini perenggan yang pertama. Contohnya 8 pagi. Isinya kamu tulis di bawah masa. Jangan sambung. Okey? Ingat, di bawahnya. Tidak perlu jarak dari tepi. Terus saja. Okey, terus saja. Contoh, saya bangun awal pagi dengan rasa segar, matahari bersinar cerah. Di bawah masa itu tadi, baru kamu tulis catatan. Cikgu ingatkan sekali lagi, tidak perlu kamu tulis, kamu jarak dari tepi. Tidak perlu. Baiklah. Jadi perkara penting yang semua murid perlu ambil perhatian. Baik, jangan kamu tulis semua aktiviti sekaligus dalam satu perenggan. Jadi satu perenggan tu dia jadi panjang. Sayang, bahagikan mengikut perenggan. Ikut masa, satu perenggan. Jadi cikgu ataupun rakan-rakan yang lain ini dapat memudahkan pembaca faham catatan kamu, kemudian nampak tersusun, barulah nampak seperti karangan yang cemerlang. Baik, karangan, tapi ingatlah karangan murid sekolah rendah ini terikat dengan jumlah patah perkataan, dia tidaklah banyak seperti sekolah menengah kan. Jadi kalau sekolah rendah, jumlah patah perkataan dalam antara 50 hingga 80 patah perkataan. Sedikit kan. Tapi bagaimana kalau kamu tulis lebih? Tidak masalah. Jangan risau. Markah kamu tidak akan ditolak. Cikgu kamu takut kamu tulis lebih-lebih tu sebab kamu diminta untuk kurangkan kesalahan seperti ejaan, tanda baca.
struktur ayat dan lain-lain. Jadi kalau terlalu panjang, takut juga isi cerita kamu tu meleret-leret. Mana tahu kamu ulang kisah di catatan yang perenggan kedua, lepas tu kamu ulang meleret lagi di perenggan yang ketiga. Sebab itu padatkan, okey? Padatkan dalam setiap perenggan. Jadi boleh juga jimat patah perkataan. Baik, mari kita lihat ciri-ciri karangan catatan yang baiklah. Jadi karangan ini ditulis dalam bentuk catatan harian. Seperti diari kan cikgu cakap tadi. Dan perlu disusun mengikut urutan masa. Jadi kena ingat catatan ini juga murid-murid perlu tulis menggunakan kata ganti diri nama yang pertama iaitu saya atau aku. Kerana dalam karangan jenis catatan ini sudut pandangan tu kena sudut pandangan orang pertama, diri sendiri. Sebab kononnya kita menceritakan pengalaman kita sendiri. Catatan kan namanya, kita yang mencatat, bukan orang lain yang tolong catat pengalaman yang kita alami. Untuk jawab soalan karangan ini, kamu kena guna saya atau aku. Kalau dalam masa tu kan, selepas perenggan, contohnya lepas perenggan kedua, sambung pada perenggan ketiga kan, kamu juga perlu gunakan penanda wacana. Penanda wacana waktulah. Seperti kemudian, selepas itu, tidak lama kemudian, akhirnya. Kalau macam selain itu, antaranya itu tidak sesuai. Sebab kita ni, catatan ni kan dia macam bentuk cerita tapi ikut perenggan masa. Ikut masa ataupun waktu. Jangan lupa dalam perenggan kamu tu nyatakanlah perasaan kamu, barulah nampak seperti catatan pengalaman. Contohnya, saya berasa seronok kerana dapat bermain bersama dengan rakan. Nokta. Saya sangat letih tetapi berasa puas hati. Kamu kena latih diri kamu untuk menulis apa yang kamu rasa. Bukan sekadar apa yang kamu buat. Dia macam boring lah kan. Macam tiada perasaan lah kamu punya karangan tu. Baik, cikgu teruskan. Cikgu harap murid-murid dapat ikuti sehingga sekarang lah apa yang cikgu cuba sampaikan. Sekarang kita beralih pula kepada apakah tip menulis karangan catatan ni, apa tip penting. Okey, yang pertama sekali kamu perlu rancang aktiviti terlebih dahulu, draft dulu. Aktiviti perenggan 1 apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa dan perenggan kelima apa. Kedua, kamu kena pastikan susunan waktu itu logik. Jangan pula kamu lompat. Contoh awal-awal tu pagi, kemudian pergi malam. Terus tengah hari. Lepas tu balik petang. Tidak logik. Boleh buat begitu kalau karangan catatan beberapa hari. Tapi bahaya yang macam tu. Bahaya sebab takut kamu tersalah tulis yang format. Itu kan. Baik. Seterusnya yang keempat, kamu jangan lupa masukkan juga nilai murni dan pengajaran yang boleh kamu selit dalam mana-mana perenggan supaya karangan catatan kamu tu nampak seperti betul. Kemudian yang kelima, kamu akhirilah. Akhiri dengan kamu kena semak semula. Sama ada kesalahan tata bahasa kah, ejaan kah, tanda baca kah, kamu kena semak. Jangan tidak semak lepas kamu siap karangan kamu. Jadi tip daripada cikgu, cikgu mahu kamu baca semula catatan yang kamu tulis dan selepas kamu baca tu kamu tanya diri kamu sendiri. Kalaulah saya pembaca, seronok atau tidak catatan yang kamu baca tu. Kalau kamu rasa terhibur, saya yakin bagus. Kalau kamu rasa ada yang perlu diperbaiki, ada ayat yang boleh kamu tukar,
Okey. Baiklah, untuk jadikan karangan jenis catatan kamu ni lebih menarik, kamu boleh tambahkan 3 elemen ini. Suasana, dialog dan perasaan. Contoh suasana, langit cerah dan burung berkicauan. Kalau dialog, kamu buat macam dialog lah. Ada pengikat kata, contoh terima kasih, koma ibu, koma, lepas tu penutup kata saya. Titik. Contohlah kan. Baik. Perasaan, contohnya saya sangat gembira kerana dapat membantu. Contohlah macam tu. Jadi daripada cikgu, elakkan ayat bosan seperti saya pergi taman, saya main, saya balik. 3 ayat. Betul lah sudah 3 ayat kan. Tapi ayat ni bosan, terlalu ringkas, tidak ada pengembangan. Jadi tidak ada pengembangan idea kan. Jadi macam tidaklah layak untuk mendapat markah yang cemerlang. Sebaiknya kamu boleh olah dan tukarkan kepada saya berlari ke taman dengan penuh semangat. Suasana sangat meriah dengan suara gelak ketawa kanak-kanak lain. Wah, hebat. Kan hebat tu. Baik. Seterusnya mari kita lihat pula perbandingan. Perbandingan karangan jenis catatan dengan karangan biasa. Jangan keliru. Kalau kamu diberi soalan jenis catatan dalam ujian kan, jangan kamu tulis macam karangan fakta pula. Mari kita lihat jadual ni. Okey, karangan catatan formatnya wajib ada tarikh dan masa. Manakala karangan jenis biasa tu tiada. Perlu ada yang biasa perlu ada perenggan pendahuluan saja, isi dan penutup. Baik, gaya bahasa pula untuk karangan jenis catatan ini lebih santai sebab kita mahu menceritakan pengalaman peribadi. Jadi dari sudut pandangan penulis pula mestilah daripada diri sendiri. Sebab itu cikgu cakap tadi, kita kena guna kata ganti nama diri yang pertama iaitu saya atau aku. Kamu kena konsisten. Pilih mana satu yang kamu mau guna. Kalau dari awal kamu guna saya, sampailah akhir saya. Kalau dari awal tu aku, sampailah akhir guna aku. Jangan campur aduk. Tiba-tiba atas saya, tengah-tengah guna aku. Jadi kena hati-hati. Akhir sekali karangan jenis catatan ini disusun mengikut urutan masa. Manakala karangan jenis biasa pula mengikut tema atau isi bahan rangsangan. Okey? Boleh. Cikgu harap semuanya boleh faham dan dapat tangkap apa yang cikgu ingin sampaikan. Seterusnya, mari kita lihat contoh rangka karangan catatan. Cikgu cakap tadi tipsnya yang pertama sebelum menjawab, kamu kena buat rangka karangan draft dahulu. Okay. Jadi contoh seperti kita lihat pada slide, tulis Sabtu. Kemudian tanda koma, tarik, tiada nokta. Terus masa, bangun pagi dan bersarapan bersama keluarga. 10 pagi membantu ibu mengemas rumah. 12 tengah hari makan tengah hari dan nonton rancangan kegemaran. Biarlah yang ini kita tulis ringkas. Yang penting masa kita sudah tentukan. Maksudnya di sini 1 masa, 1 perenggan. Okey? 4 petang bermain badminton bersama rakan, 8 malam menyiapkan kerja sekolah dan tidur awal. Jadi dengan rangka ini, barulah kamu tahu apa yang nak kamu tulis. Dan kamu tidak akan terlepas pandang aktiviti penting. Buat karangan ni, buat 5 perenggan. Biasanya setiap perenggan tu ada 2 hingga 3 ayat untuk kamu tulislah untuk sekolah rendah. Kalau ayat kamu tu panjang-panjang bolehlah kamu guna 2 ayat. Tapi kalau ayat kamu tu ringkas, gunalah sampai 3 ayat. Jadi kamu tanya diri kamu masa kamu menulis tu, aktiviti ni menarik atau tidak? Kemudian bolehkah kamu masukkan nilai murni dalam mana-mana perenggan bila buat draft tu? Baik, cikgu teruskan.
Baik, tadi itu kan kita sudah buat draft. Jadi cikgu akan bacakan contoh karangan penuh berdasarkan draft tadi. Sabtu 10 Julai 2025. Saya bangun awal pagi dengan penuh semangat selepas mandi dan bersarapan. Tanda koma, saya membantu ibu menyapu lantai rumah. Ayat dia yang ketiga, saya berasa seronok kerana dapat meringankan kerja ibu. Kemudian kamu langkah satu baris supaya karangan kamu tu kemas. Cikgu pun yang semak, yang baca, dapat tahu ini perenggan yang kedua. Kemudian kamu mulakan perenggan yang kedua dengan masa yang kedua. Contoh 10 pagi. Saya mengelap tingkap bersama dengan ibu. Ayat keduanya, ibu memuji saya kerana rajin membantu. Sini cikgu bagi contoh, masukkan dialog. Terima kasih, anak ibu, kata ibu sambil membelai rambut saya. Kiranya dari sudut pandangan cerita penulis ni, kamulah konon-kononnya. Kamu boleh tambah lagi, hati saya sangat gembira, tambah perasaan. Baik, kita lihat seterusnya. 12 tengah hari. Kadang-kadang ada murid dia tulis tengah hari ni dia tulis dekat. Jadi sepatutnya jarak. Baik, kami makan tengah hari bersama-sama. Lauk ikan goreng dan sayur bayam memang sedap. Selepas makan, saya berehat di ruang tamu sambil menonton rancangan animasi kegemaran saya. Kemudian langkah lagi satu baris, pergi ke perenggan seterusnya. Ini perenggan yang keempat. 4 petang saya bermain badminton bersama rakan di halaman rumah. Kami ketawa riang sepanjang bermain. Walaupun letih, saya berasa sangat gembira kerana dapat bersukan bersama dengan mereka. Tulis cerita kamu. Ada kesinambungan cerita dari perenggan pertama. Jadi pembaca pun faham apa kamu buat dari pagi, tengah hari, petang buat apa. Kemudian 8 malam, kiranya sebagai penutup karangan kamu ni, saya menyiapkan kerja sekolah dan membaca buku cerita sebelum tidur. Hari saya berakhir dengan kenangan indah. Cukup. Sangat cemerlang. Okey, mari kita lihat paparan penuh. Contohnya kamu tulis macam ni lah. Tulis perenggan pertama mulakan dengan ada tambahan lah. Tulis hari dengan tarikh tu masa perenggan pertama saja. Okey, kemudian masa. Kemudian langkah satu baris, letaklah masa kedua dengan isi catatan kamu sampailah yang terakhir. Kiranya penutup. Boleh cikgu teruskan. Baik, sudah selesai. Ini tibalah masanya untuk cikgu uji minda sama ada kamu dapat tangkap atau tidak apa yang cikgu cuba sampaikan tadi. Jadi masing-masing boleh bersedia dan type jawapan kamu. Tulis nombor soalan dan tulis satu apa. Baik, cikgu bacakan soalan. Soalan yang pertama, apakah bentuk karangan catatan? A. Cerpen, B. Catatan harian, C. Dialog, D. Syarahan. Baik, cikgu bagi masa untuk kamu type. Fikirkan apa jawapan sebenarnya. Apakah bentuk karangan catatan? Baik. Mari kita lihat apakah jawapan untuk soalan yang pertama. Jawapannya ialah bentuk karangan catatan ialah berbentuk catatan harian. Bukan cerpen, bukan dialog, bukan juga syaraan. Catatan harian yang ada hari, ada tarikh, ada masa. Baik, mari kita lihat soalan yang kedua. Kata ganti diri yang digunakan dalam karangan jenis catatan ini. A. Kamu, B. Mereka, C. Saya, D. Dia. Dari sudut pandangan penulis, dia gunakan kata ganti diri yang mana satu? Kalau sebagai penulis. Baik, tuliskan nombor soalan, kemudian jawapan kamu. Baik.
Mari kita lihat apakah jawapan untuk soalan nombor 2. Jawapannya saya. Kalau ada dalam pilihan tiada saya, ada aku, pilih aku. Kalau kamu, ini bukan kata ganti diri nama yang pertama. Baik, mari kita lihat soalan yang ketiga pula. Cikgu bacakan soalan. Kan tadi cikgu cakap kalau karangan jenis catatan ini kamu masukkanlah penanda wacana waktu. Contohnya apa? Cikgu ada sebut tadi. A oleh itu. B tambahan pula. C selepas itu. D pada pendapat saya. Tulis nombor soalan kamu dan letak apa jawapan kamu. A atau B atau C atau D. Baik, mari kita lihat jawapannya. Baik, jawapannya selepas itu. Dalam pilihan jawapan ni hanya selepas itu sahaja tergolong dalam penanda wacana waktu. Yang lain ni penanda wacana juga, tapi bukan penanda wacana yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Baik, soalan terakhir. Yang manakah bukan ciri catatan? Cikgu ada sebut tadi beberapa ciri catatan. A, urutan masa. B, dialog. C, puisi. Dan D, perasaan penulis. Mana satu? Yang bukan. Kalau baca soalan kena hati-hati. Yang manakah bukan ciri catatan? Yang tidak ada langsung cikgu sentuh. Sepanjang cikgu mula mengajar tadi. Mana satu? Yang cikgu langsung tidak sebut. Tulis nombor soalan 4 dan jawapan kamu. Baiklah, kita lihat apakah jawapannya. Jawapannya puisi. Cikgu tiada tulis, cikgu tiada cakap tentang puisi tadi. Kalau kita letak puisi, dia jadi panjang. Jadi tidak perlu letak puisi dalam karangan jenis catatan. Perlu ada urutan masa, ya betul. Boleh letak dialog, ya betul, untuk lebih menarik. Kemudian perasaan penulis pun kita kena letak juga untuk menunjukkan karangan catatan kita tu nampak macam pengalaman sebenar. Okey. Baiklah, tahniah kepada semua yang mengikuti pembelajaran kita dari awal hingga akhir dan dapat menjawab soalan kita secara pantas itu tadi, soalan uji minda. Hari ini kita telah belajar tentang cara menghasilkan karangan jenis catatan. Cikgu harap kamu semua sudah lebih faham apa itu karangan jenis catatan, formatnya bagaimana, serta bagaimana cara mahu menulis supaya karangan kamu tu jadi lebih menarik dan tersusun. Barulah dapat markah yang cemerlang. Jadi daripada cikgu, kamu kena ingat yang pertama, kamu kena mulakan dengan hari, tarikh dan masa. Jangan lupa letak hari, tarikh kemudian masa. Seterusnya kamu kena susun cerita mengikut urutan waktu. Jangan lompat-lompat. Seterusnya gunakan penanda wacana masa atau waktu. Letakkan juga perasaan dan boleh letakkan, selitkan dialog ringkas. Tapi janganlah satu perenggan tu dialog, berbalas-balas dialog. Okey, tulislah yang ringkas saja. Sebab yang penting isi, apa aktiviti. Ingat catatan ni aktiviti. Apa rentetan aktiviti kamu. Yang terakhir, jadikan karangan kamu ini seperti kamu sedang bercerita kepada kawan sendiri. Barulah seronok dibaca. Jadi cikgu percaya kamu semua boleh hasilkan karangan yang lebih baik selepas ini. Cikgu harap seperti itulah. Jadi ingat, kamu kena buat banyak-banyak latihan menulis. Lepas nonton ni, lepas menonton
sesi pembelajaran kita ni kalau boleh cari masa untuk kamu berlatih. Rujuk buku teks yang cikgu beritahu tadi kan, kamu boleh rujuk, kamu boleh cuba jawab soalan tersebutlah, buatlah latihan aktiviti tu. Okey, supaya kamu selepas ini jadi lebih mahir. Tidak sudah takut untuk memilih karangan jenis catatan. Baiklah. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung sesi. Seperti yang kamu lihat, akhir kata daripada cikgu. Terima kasih kerana bersama-sama dengan Cikgu LK hari ini. Yang ingin menonton ulangan pun dijemput untuk berkongsi kepada kawan-kawan yang lain, kepada keluarga pun boleh. Okey, di kawan-kawan di sekolah pun boleh. Okey, baiklah, cikgu sertakan pautan. Kamu boleh klik pautan yang cikgu berikan atau kamu imbas kod. Jadi murid-murid ataupun guru-guru yang hadir sesi pembelajaran cikgu pada hari ini boleh dapatkan e-sijil kehadiran. Letakkan butiran nama tu, type nama dengan huruf besar semuanya. Kemudian nombor kad pengenalan lah. Baik. Kemudian jangan lupa muat turun. Bila sudah isi akan keluar e-sijil tu, jangan lupa kamu simpan lah. Simpan, save ataupun muat turun. Supaya tersimpan dalam telefon kamu atau komputer kamu. Baik, jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Doakan untuk cikgu dapat buat sesi pembelajaran yang seterusnya. Daripada cikgu, mohon maaf sebarang salah tingkah laku atau salah bahasa daripada cikgu. Mohon maaf. Cikgu pesan kepada semua jaga diri dan terus belajar dengan bersungguh-sungguh. Jangan lupa subscribe channel Cikgu LK. Okey? Baik, Assalamualaikum dan selamat maju jaya semua. Terima kasih. Mara semua para ilmuwan, semai ilmu kepada anak wawasan, tak kira di utara selatan, sampaikan ilmu penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bermisi guru ayu, mencapai misi yang satu. Permisi kita, bantu kita, bermoto sendiri yang kita biasa, bersama kita luar biasa, berjasa demi nusa bangsa. Akademi YouTuber Malaysia, berpadu bersatu keluarga ayu, memberi ilmu tanpa jamu, siap sedia menyumbang ilmu. Ilmu diberi juga dikongsi pada semua generasi yang terkini, lahir generasi yang berkualiti, sedia berkhidmat pada pertiwi. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bermisi guru ayu, mencapai misi yang satu. Permisi kita, bantu kita, bermoto sendiri yang kita biasa, bersama kita luar biasa, berjasa demi nusa bangsa. www.academyyoutuber.com. Berusaha ayu, capai kecemerlangan, berpadu ayu, cipta kegemilangan, bersatu ayu, bina wadah terbilang, terus berjaya bersama ayu. Berusaha ayu, capai kecemerlangan, berpadu ayu, cipta kegemilangan, bersatu ayu, bina wadah terbilang, terus berjaya bersama ayu. Mara semua
para ilmuwan, semai ilmu kepada anak wawasan, tak kira di utara selatan, sampaikan ilmu penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bervisi guru ayu, mencapai misi yang satu. Bervisi kita, bantu kita, bermotor sendiri yang kita biasa, bersama kita luar biasa, berjasa demi nusa bangsa.